Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Kita ke udara lagi Auda dalam rancangan Dialog untuk keluarnya pada minggu ini. Dan pada minggu-minggu yang lalu kesempatan kita juga untuk mendapatkan pencerahan, juga penjelasan berkenaan dengan beberapa isu atau mungkin juga cabaran yang mungkin saja timbul ya diakibatkan ataupun disebabkan oleh musim ataupun situasi COVID yang melanda negara kita Brunei Darussalam. Dan kesempatan kita untuk menjemput beberapa perwakilan daripada agensi-agensi berkepentingan memberikan penjelasan bagi perkara-perkara yang kita rasakan masyarakat kita ni ingin mengetahui. Dan begitu juga untuk minggu ini, pastinya ini juga merupakan satu berita baik khususnya kepada masyarakat Brunei yang mungkin juga sebelum ini begitu giat ya melakukan ataupun membuat sebarang penghantaran dan penerimaan bungkusan. Ini lebih kita kaitkan dengan apa yang boleh kita dapatkan maklumatnya daripada Jabatan Perkhidmatan Pos mengundang bersama kita pada hari ini Yang Mulia Awang Haji Aminuddin bin Haji Muhammad Taib, Pemangku Ketua Pos Agong Jabatan Perkhidmatan Pos Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Jadi hari ini kesempatan kita juga untuk memberikan lagi penjelasan ya dan juga penerangan berkenaan mungkin juga peraturan dan dasar yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pos bila mengaitkan lagi dengan perihal ya bungkusan, penghantaran dan juga penerimaan. Dan kita turut maklum ni Tuan, di mana Jabatan Perkhidmatan Pos memang menyediakan perkhidmatan penghantaran bungkusan. Jadi dalam masa negara kita ni turut sama berdepan dengan situasi COVID-19, bagaimana agaknya agensi ataupun Jabatan Perkhidmatan Pos menangani cabaran ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masa COVID-19 mula menular ini, Bisamba was worried lah macam mana Bisamba dapat menyampaikan perkhidmatan Bisamba ni untuk rakyat negara Brunei Darussalam. Yang penting adalah keselamatan. Selain daripada itu, the show must go on, ya kata ni. We have to continue and then mendeliver. Jadi tepat salah dipikirkan secara mendalam, secara telus macam mana we can do that dari segi dengan selamat, dengan sempurna juga. Di sana we spoke to many people lah untuk mendapatkan khidmat nasihat mereka juga. Lebih kurang ya dan ini lebih juga kita ni rasanya bukan hanya Jabatan Perkhidmatan Pos, malahan agensi-agensi berkepentingan lain juga ni Tuan Haji turut mendapatkan rujukan dan saranan nasihat daripada Kementerian Kesihatan ya. Dan untuk ini apa agaknya inisiatif yang telah pun dilaksanakan ataupun dirancangkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pos? Terima kasih. Bisamba sebagai satu perkhidmatan kerajaan kepada rakyat negara Brunei Darussalam memulai expose to COVID-19 ini seawal-awalnya hujung bulan Januari sudah, sebab pasal ini sentiasa datang ke negara Brunei Darussalam dan sebagainya. At that time kita ni as a negara masih mengumpulkan data informasi mengenai COVID-19 ini, and then towards bulan seterusnya baru kita ni mendapatkan proses dan cara-cara kita ni social distancing and so on. Dalam pada waktu itu Bisamba melihatilah dari rakan-rakan in the region macam Thailand, Post Thailand, macam Singpost, macam Post Malaysia Sendirian Berhad dan sebagainya. Bisamba melihati we have to go through the process of disinfection atau maksudnya dibersihkanlah dan ditahankan dulu parcels yang datang itu supaya inda melarat, inda virus itu inda menjangkit kepada mana-mana pihak lah yang memegang parcel-parcel yang diproses ini. Kedua, Bisamba menyediakan HSSC requirements lagi untuk staff yang mengendalikan parcels apa ni. Antaranya gloves, sungkup muka, face mask and so on, supaya insyaAllah mereka tidak terdedah. Alhamdulillah, so far bukan so far tidak ada yang kejangkitan lah directly from mengendalikan pasal sana. Alhamdulillah juga Bisamba sebagai pengurusan dan pentadbiran Jabatan Perkhidmatan Pos mengingati rakan-rakan yang mengendalikan itu juga dan
postman dan pos wanita apa tu, supaya setiap hari tu berdoa je tu, bukan je fizikal, berharap kepada usaha fizikal saja. Berurusan juga memohon kepada Ilahi supaya Ketani sentiasa dipelihara dalam menjalankan tugas yang murni yang Ketani jalankan itu. So dengan itu alhamdulillah, and then dengan rakan-rakan management juga memerhatikanlah apa yang sedang berlaku di seluruh dunia dan di seluruh kawasan rantau Ketani, to find out kalau ada lagi dapat Ketani improve lah caranya. Antara lainnya misalan dari Pos Thailand, di mana mereka demi datang saja parcels ke tempat mereka, belum lagi masuk tu ke habis sampai di pejabat pos memanggil rumah tu, our area tu. So sebelum masuk rumah di-clearkan dulu, di fogging, disemprot and so on. And after that ditahankan beberapa hari, and then baru diproses tu. So jadi dari sana meningkatkan lagi lah level of security, bukan saja untuk rakyat yang akan menerima, tapi juga untuk warga pos yang mengandalkan parcel ni on a daily basis. Ya, baik. Apabila kita mendengarkan penjelasan daripada Yang Mulia Tuan Haji, kita melihat di sini lingkungan frontliners ataupun petugas barisan hadapan itu bukan hanya menumpukan pada pandangan mata fizikal kita ini saja, tapi kita melihat di sini apabila kita menimbulkan isu mengenai dengan bagaimana Jabatan Perkhidmatan Pos menangani parcels ataupun bungkusan-bungkusan yang datang ke negara kita ni ataupun mungkin yang dihantar ke luar negara, di sini kita melihat peranan para petugas Jabatan Perkhidmatan Pos yang sememangnya betul-betul menitik beratkan aspek keselamatan dan seperti yang disarankan dan juga dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan kita melihat juga situasinya pada masa ini, sebilangan daripada masyarakat ataupun orang ramai lebih memilih perkhidmatan runners yang boleh menguruskan bungkusan mereka untuk didatangkan ke negara kita ni, diambil dari luar negara ataupun diambil daripada syarikat pos di luar negara. Apa agaknya syarat-syarat yang perlu ataupun mesti sebenarnya mereka fahami dan ikuti, Tuan Haji? Terima kasih. Syarat-syarat ini bukanlah daripada Jabatan Perkhidmatan Pos, tetapi dari Jabatan Perdana Menteri. Siapa yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut, silalah melayari www.pmo.gov.bn. Di sana adalah guidelines yang tertentu. Selain daripada itu, memang ada proses application yang ada dan disarankan untuk apply lah dulu dan mengikuti guidelines yang tertentu. Jadi memang kita turut dimaklumi juga melalui beberapa kenyataan yang dikeluarkan sendiri menerusi sidang media apabila beberapa persoalan ditimbulkan yang juga menghubung kaitkan dengan runners yang berurusan dengan parcels ataupun bungkusan dari luar negara, hatta menghantar bungkusan untuk dalam negara sendiri. Mereka ni dikehendaki dan ada satu rasanya peraturan yang juga ditetapkan kepada mereka yang boleh membawa kepada tindakan jika mereka tidak mematuhi arahan ataupun garis panduan tersebut. Ya. Baik, sekembali kita nanti, kita akan juga lebih mengetahui apa antara lain langkah dan juga usaha daripada Jabatan Perkhidmatan Pos dalam sama menangani isu ini. Jadi kita akan berehat untuk mendengarkan juga apa maklum balas daripada masyarakat kita ni berkenaan dengan isu ini. Cabaran kami sepanjang musim COVID ini mengambil bungkusan-bungkusan ini masuk sebenarnya banyaklah disebabkan kami dibagikan guideline khas dari JPM bagi mengelakkan jangkitan COVID ini. Salah satunya dari segi masa. Sebiasanya kami keluar 1 minggu 3 kali, tapi disebabkan sembada musim COVID kami dijadualkan hanya sekali seminggu. Jadi barang yang akan dibawa masuk itu lebih banyak dia punya kuantiti dari hari sebelumnya. Kuantiti itu sebelum kami masukkan, paperwork kan kami buat banyak. Kami mesti melis harga-harga barang, macam barang kepunyaan siapa sebelum kami mengisytiharkan di custom. Jadi salah satu yang keduanya,
Disebabkan kami hanya dibagi checkpoint sahaja di sempadan, tidak memasuki Limbang, kami terpaksa mencari orang yang dipercayai untuk menguruskan barang kami yang berada di Bandar Limbang. Jadi sudah terkerang baru akan hantar ke border checkpoint yang disediakan oleh JPM bahagian immigration. Runners pada lazimnya menjalankan aktiviti keluar masuk sempadan melalui pos kawalan darat bagi tujuan pengambilan dan penghantaran barang-barang termasuk bungkusan pos kepunyaan individu-individu yang menggunakan perkhidmatan mereka. Runners juga hanya akan dibenarkan untuk membuat penghantaran dan pengambilan barang-barang melalui pertukaran satu lokasi khusus di perkarangan sempadan sahaja. Manakala tempoh had masa yang dibenarkan adalah tidak melebihi 2 jam. Kebenaran bagi kenderaan yang digunakan untuk tujuan keluar masuk, pos kawalan juga hendaklah dibuat melalui sistem keluar masuk kenderaan, iaitu PAS BES. Dari segi pengawalan pihak Jabatan Kastam dan Excise Diraja, runners yang telah diberikan kebenaran keluar oleh pihak JPM hanya akan dibenarkan untuk keluar dan masuk pos kawalan dari jam 9 pagi hingga 2 petang sahaja. Bagi tujuan proses declaration barangan semasa masuk semula ke negara Brunei Darussalam, runners hanya dibenarkan untuk masuk di kompleks kawalan dan pemeriksaan ujung jalan dan pos kawalan Sungai Tujuh sahaja. Ini adalah untuk memastikan semua barangan yang dibawa masuk akan dibuat pengimbasan dan pemeriksaan 100%. Pegawai custom akan membuat pemeriksaan ke atas senarai yang diberikan dan juga pemeriksaan fizikal termasuk pengimbasan ke atas barangan yang dibawa bagi memastikan kesemua barangan telah diikrarkan dengan betul. Mana-mana barangan yang bercukai akan dikutip pembayaran cukai, manakala bagi barang-barangan yang memerlukan permit, pihak runners hendaklah mendapatkan permit terlebih dahulu bagi mengelakkan barang tersebut dirampas dan seterusnya untuk dihapuskan. Semasa proses pengendalian dan pembungkahan barang-barangan bagi tujuan pemeriksaan custom, runners adalah diperlukan untuk mematuhi beberapa langkah keselamatan seperti menggunakan glove, penutup muka, apron seperti raincoat, tidak berkongsi alat-alat peralatan seperti alat tulis dan mengamalkan perjarakan fizikal semasa mengendalikan barangan. Sebarang pelanggaran garis panduan ini adalah menjadi kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 yang membawa kepada pengenaan denda dan termasuk untuk menjalankan perintah isolation. Baik, sedikit sebanyak kita lihat ya dan juga terus sama mengikuti maklum balas daripada kelompok masyarakat kita ni, dan begitu juga antara lain mengetahui apa sebenarnya cabaran dan garis panduan yang perlu diikuti oleh runners ya yang turut membawa bungkusan ataupun parcel daripada luar negara. Baik, kita kembali bersama dalam segmen kedua rancangan dialog untuk minggu ini. Kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Aminuddin bin Haji Muhammad Taib, Pemangku Ketua Pos Agong Jabatan Perkhidmatan Pos, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Baik Tuan Haji, kalau tadi sempat kita berbincang banyak perkara di segmen pertama, ini situasi yang juga turut dihadapi oleh masyarakat Brunei semasa negara turut berdepan, dan masa tu kita ni masih lagi dalam usaha untuk membina dan merangka langkah-langkah interim, dan juga separuhnya sudah dilaksanakan sebenarnya, di mana ada situasinya masyarakat kita ni Brunei Darussalam membuat orang tempahan di mana pasal ataupun bungkusan diorang itu di luar negara. Jadi kita ingin mengetahui ni Tuan Haji ya, bagaimana pihak Tuan menangani masalah tersebut ya, bungkusan-bungkusan yang tergendala di luar negara tu. Terima kasih. Once we bersama
diaturkan untuk menangani mengambil pasal-pasal yang tergendala, terutamanya di Miri dan di Limbang. Bisamba seterusnya membuat rancangan lah macam mana memunggah dan mengambil balik pasal satu ke negara Brunei Darussalam. Untuk itu sebenarnya Bisamba berunding dengan agensi kerajaan yang tertentu supaya mendapat pandangan, buah pikiran, nasihat, sebab walaupun in a normal environment memang macam tu, tapi apatah lagi semasa musim COVID ni. So pihak-pihak tertentu Bisamba bermesyuarat di ibu pejabat pos di Bandar Sdn Bhd dan seterusnya merancang proses pengambilan itu tersebut. Antara lainnya juga mendapat information lebih detail terperinci daripada Pos Malaysia Sendirian Berhad. Bisamba sebenarnya in the direct communicate dengan Pos Miri dan Pos Limbang, malahan daripada headquarters mereka sendiri di Kuala Lumpur. Dari sana khidmat nasihat diberikan dari segi information yang dapat diberi. Lepas satu merancang macam mana mengambil pasal-pasal tersebut dan dimasukkan ke negara Brunei Darussalam, dan macam mana dengan dari segi pandemic situation atau macam mana tadi menangani pasal satu sebelum diberi kepada orang ramai katanya. So banyak stepsnya lah. Alhamdulillah perancangan pengambilan berjalan dengan lancar dengan bantuan agensi kerajaan yang lain itu juga. Barangan yang telah diambil itu dibawa dengan nasihat pihak custom dan excise diraja, dengan undang-undangnya tersendiri, dan Bisamba secara teliti memakainya dan menggunakannya, dan dibawa terus ke MPC, Mail Processing Center. Di sana proses semprotan, defogging dan sebagainya supaya barangan itu safe to handle. Tapi waktu pemunggahan itu my staff diorang mesti memakai HSSC equipment itulah, seperti yang PPP itu, seperti yang saya mention tadi, memakai glove, face mask dan sebagainya. Sudah selesai pemunggahan, dilaksanakan, disemprot, defogging, dan kemudian baru termasuk ke processing area Bisamba, di mana pihak-pihak yang tertentulah melihati juga pasal-pasal tersebut itu. Sebelum proses itu memang ditahan 3 hari juga tu. So 3 hari seperti juga saranan guidelines dari Kementerian Kesihatan. Initially Bisamba 48 hours, ditambah lagi 1 hari untuk 3 hari ditahankan dulu, and then once sudah 3 days baru Bisamba memproses. Memproses satu, dilihatilah apa dalam isian dikategorikannya. Pasal sana yang boleh jadi kategorikan dari 2, iaitu green parcel sama red parcel. Red parcel sana yang memerlukan additional permits dan sebagainya. So di sana once sudah dikategorikan, dikatalog lagi tu, baru ada lagi second strategy. Second strategy itu memanggil runners yang terlibat untuk mengambil barang-barangan itu. So because of COVID-19 we cannot bring everyone terus ke sana. So Bisamba berperingkatkan by appointment gitu. Misalnya yang the first one datang pukul 9, the next one datang pukul 11, dan the next one datang sebelah petang. Dengan adanya penjadualan, Yes. Dari segi maksudnya cabaran, walaupun ada 2 kategori parcel tadi kan Tuan Haji, red parcel and grand parcel, mungkin juga ada menerima parcel ataupun bungkusan yang sehingga situasinya penerimaan ini indah dapat menerima barang itu dengan sebenar-benar sempurnanya lah, mungkin kerana kategori parcel itu macam mana? Yes, parcel ini sebenarnya di bawah kategori yang tertentu, di bawah akta custom tu, di mana ada in general ada 3 kategori satu. Sebenarnya parcels yang melalui sistem Bisamba ataupun Perkhidmatan Pos dalam mengendalikan parcel satu memerlukan permits. Permits ini
dapat diperolehi daripada agensi-agensi yang tertentu seperti Kementerian Kesihatan dari segi Jabatan Agri Makanan dan sebagainya. The permits ni is to ensure that diorang dapat masuk kebenaran bukan kan menahan. So kalau itu ada awal dan proses itu mudah lagi. Habis sampai our portion is to make sure barang itu delivered tapi kedua it's clean juga. Maksud clean ni insya-Allah tidak ada virus, tidak ada apa dan sebagainya. So proses pembagian kepada customer tu is now ada sebelah pihak custom tu, and then they will see kalau ada permit ataupun tidak. Kalau tidak, then they will advise macam mana memperoleh permit itu, dan kemudian once ada permit itu dibagi, diserahkan, baru tak dapat dituntut. Alhamdulillah ya. Dari segi kerjasama dua hala ataupun dua negara dalam sama-sama menguruskan isu yang kita ni bincangkan tadi, Tuan Haji, macam mana? Alhamdulillah, memang Jabatan Perkhidmatan Pos is a member of UPU, Universal Parcel Union, di mana semua negara ASEAN adalah ahli kepada UPU ni, which is a United Nation body. Jadi memang di sana salingan relationship yang rapat juga lah. So through pegawai-pegawai amba, bisa amba dapat mengontak Pos Malaysia, memaklumkan hasrat untuk mengambil urusan. Jadi mereka pun menolong bisa amba dari sana. They gave us the information lah, macam apa yang terkandas satu. So untuk Bisamba, satu tadi saya maklumkan dari awal, siapa yang berkeinginan mengambil itu, Bisamba menyediakan satu format. Yang penting di sana dipanggil tracking number. Jadi number itu dimasukkan nama dan sebagainya, detail-detail yang perlulah kita ni mahu supaya mendapat mentrace pasal tersebut itu. So once that was done, tapi bisa membagi cut off time supaya memudahkan pengambilan itu, memudahkan pemprosesannya, memudahkan pelaksanaan tarikh penjadualan pengambilan itu. So once that was done, we set a program lah, di mana hari sekian-sekian Bisamba akan ke Limbang dengan berurusan dengan Pos Limbang mengambil barangan tersebut. Barang masuk. Yes, and then di sana dengan bantuan pihak-pihak yang berkenan sebelah kita ni, Jabatan Immigration, Jabatan Custom dan Excise Diraja, alhamdulillah berjalan dengan lancar lah. Alhamdulillah. Baik, mungkin secara ringkas saranan dan juga nasihat daripada Yang Mulia Tuan Haji lah, khususnya ini sebagai panduan berpanjangan khususnya kepada masyarakat Brunei, bukan hanya kita menipukan kepada perkhidmatan runners sahaja ni sebenarnya. Silakan Tuan Haji. Terima kasih. Bisamba menyarankan supaya syarikat swasta dan runner agar mengambil langkah-langkah yang sama, iaitu hendaklah mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan pihak-pihak berkuasa, termasuk juga yang digariskan oleh Jabatan Perdana Menteri. Semua barangan bukan berbentuk perishable goods yang dibawa masuk ke negara Brunei Darussalam wajib dikuarantin di premis syarikat selama 72 jam ataupun 3 hari. Sebelum diedarkan semula kepada pelanggan. Di samping itu, ada juga dinasihatkan bagi syarikat-syarikat swasta dan runners untuk memperoleh permit yang dikategorikan sebagai yang memerlukan permit lah tu, daripada Jabatan Custom dan Excise Diraja, ataupun misalnya dari Jabatan Pertanian, pharmaceutical, farmasi dan sebagainya, dan Kementerian Agama sekiranya dan sebagainya. So di sana saranan Nabi Samba lah untuk masyarakat ramai dan runners dan syarikat-syarikat. Dan memudahkan lagi pelaksanaan dan kita ni pengurusan Jabatan Perkhidmatan Pos untuk memberikan perkhidmatannya kepada rakyat Brunei. Apapun Tuan Haji, terima kasih masa yang diluangkan, intipati yang dan juga penjelasan yang cukup bermaklumat untuk masyarakat kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Auda, kesempatan untuk bersama dengan Yang Mulia Awang Haji Aminuddin bin Haji Muhammad Taib, pemangku
Ketua Pos Agong Jabatan Perkhidmatan Pos Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengisikan untuk episod dialog kali ini. Jangan lupa untuk bersama kami lagi di minggu hadapan dengan membawakan lagi topik yang cukup menarik. Assalamualaikum dan salam hormat.